Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, teruskan bersama dengan saya. Hari ini satu update yang amat menggembirakan buat seluruh rakyat Malaysia, tetapi berita buruk buat Presiden lebay. Itu dia. So, seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, Presiden lebay Hadi Awang adalah seorang yang begitu lantang dalam membuat fitnah, tuduhan yang tidak berasas. Ya, mungkin mereka ingat mereka kebal, tetapi hari ini sahabat-sahabat semua, ya, adalah satu berita yang amat menggembirakan buat kita, karena dikatakan, ya, kertas siasatan telah pun diberikan kepada timbalan pendakwa raya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Apakah kesnya, apakah fitnah itu? Mari kita teruskan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Raja fitnah, lebay kaki fitnah, kertas siasatan diserahkan kepada timbalan pendakwa raya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Memang sesuatu yang kita nanti-nantikan, ya, apabila perkara ini berlaku. Jadi kalau kita ingat, kalau kita embas semula sahabat semua, ya, pada November 9, 2022, ya, Hadi terus mengaitkan Pakatan Harapan dengan membuat fitnah berkaitan dengan komunis dan juga LGBT. Jadi ini adalah kenyataan beliau. Jadi saya ingin membaca semula supaya kita tahu kenapa beliau akan, ya, mengalami, mungkin akan disiasat, mungkin didakwa dan sebagainya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kenyataan, ya, Hadi Awang, Presiden PAS Abdul Hadi Awang meneruskan serangannya terhadap Pakatan Harapan dengan mengaitkan gabungan itu dengan fahaman komunis serta golongan LGBT. Abdul Hadi mendakwa Pakatan Harapan dan juga PN sebagai gabungan yang mempunyai berbagai masalah, termasuk rasuah yang tidak terkawal, dan maka hanya Perikatan Nasional yang boleh mentadbir negara dengan baik, katanya. Ya, parti dalam PAS ini macam-macam jenis ada. Ada komunis, yang anti Tuhan pun ada, yang liberal pun ada, LGBT pun ada, yang bagi rasuah pun ada, katanya, termasuk yang terima rasuah. Semua ada dalam parti mereka. Ini menjadi satu masalah, katanya. Ini yang saya katakan, video-video saya sebelum ini, katanya, semua mereka, semua parti lain, semua tidak betul. Yang betul hanya parti PAS. Benarkah? Rasuah boleh jadi sedekah, fitnah dihalalkan, ya, dan berbagai dalil yang mereka keluarkan sahabat-sahabat semua. Kalau mereka bersama dengan UMNO, katanya UMNO baik. Kalau sudah tidak bersama, katanya UMNO rasuah. UMNO itu menghancurkan negara dan sebagainya. Ya, katanya lagi PAS ini gelap, BN keruh dan gelebuk dan kelabu, katanya. Jadi kita ambillah yang jernih, yang baik, yaitu PN. Katanya ketika berucap dalam satu majlis di Temerloh Pahang pada petang semalam. Ya, berita ini saya ambil pada 9 hari bulan November, ya. Ya, pada masa itu juga beliau membuat satu kenyataan, ya, yang berunsur fitnah, tanpa fakta, tanpa bukti dan sebagainya. Untuk rekod, tokoh veteran DAP Limkan sebelum ini pernah menafikan dakwaan serupa yang dibuat Hadi yang mengaitkan DAP salah satu parti komponen PAS dengan fahaman komunis. Dalam ucapan, Abdul Hadi turut menceritakan semula pertemuan bersama pengurusi pejuang Mahathir Mohamad yang mencanangkan PAS bersama-sama dengan PAS untuk menewaskan UMNO sebelum PRU yang ke-15. Ya, Mahathir ketika itu masih bersatu, ajak PAS bersama-sama dengan PAS biar kita hapuskan BN, katanya. Ya, saya kata PAS baru saja berselisih dengan Pakatan Harapan, takkan kita nak masuk balik. Itu dia. Jadi Pakatan adalah gabungan antara DAP, PAS, PKR yang Pakatan Rakyat, ya, pernah bersama, maksudnya PAS ini pernah bersama dengan DAP, ya, dalam semasa PRU 2008 selepas pembangkang ketika itu buat pertama kalinya berjaya menafikan majoriti 2/3 BN dengan satu strategi 1 lawan 1. Gabungan itu terbubar pada Jun 2015 selepas berlaku penggeseran antara PAS dan DAP antara yang berkaitan isu hudud. Ya, dalam semalam bekas penyelaras Pejuang Temerloh Rafai Hamdan bersama 20 ahli jawatan kuasa Pejuang Temerloh menyerahkan borang Merdeka Bersatu kepada pengurusi PN Pahang Saifuddin Abdullah. Jadi itu bukan isunya sahabat semua. Isunya di sini adalah kenyataan daripada Abdul Hadi Awang yang mengatakan bahwa parti dalam PAS ini ada macam-macam jenis. Ya, ada yang komunis katanya, ada yang anti Tuhan pun ada yang liberal, ada LGBT, dan juga ada yang bagi rasuah dan juga yang terima rasuah katanya. Itu antara
kenyataan daripada Hadi Awang, sahabat-sahabat semua. Jadi dalam pada itu ya difahamkan sebenarnya beberapa pimpinan di dalam parti Pakatan Harapan telah membuat laporan polis, dan hari ini ya ini adalah berita yang baru sejak kita terima sekitar jam 6 petang tadi ya, kertas siasatan Hadi didakwa fitnah PH diserah kepada Timbalan Pendakwa Raya. Ini adalah satu lagi perkembangan menarik yang kita mahu kongsikan sahabat semua ya, atas fitnah, atas tuduhan raja fitnah ini, Presiden Lebay PAS ini sahabat semua. Akhirnya kertas siasatan itu telah selesai dan telah pun diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Jadi mari saya bawakan kenyataan ini. Apakah kenyataan itu? Kertas siasatan ya berhubung kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan fahaman komunis dan anti Tuhan sudah diserahkan kepada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Abu Kasim berkata, kertas siasatan itu diserahkan sejak tahun lalu lagi. Ya, kita masih menunggu arahan lanjut daripada pejabat Timbalan Pendakwa Raya, katanya dalam sidang media di IPK Kuala Lumpur. Ya, pada 10 November lalu ya, PH membuat laporan polis terhadap Hadi yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah. November lalu, Setiausaha DAP Kuala Lumpur Lim Lip Eng dilapor berkata Hadi didakwa mengeluarkan kenyataan mengaitkan PH dengan fahaman komunis serta anti Tuhan dalam satu majlis di Temerloh Pahang. Jadi dalam perkembangan lain, Azmi memaklumkan polis sedang melengkapkan siasatan melibatkan perhimpunan tanpa permit di hadapan kedutaan Sweden dan Belanda pada 27 Januari lalu. Katanya 14 individu sudah dipanggil membantu siasatan dan kertas siasatan akan diserahkan kepada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Ya, antara mereka ini juga adalah daripada lebay-lebay parti PAS yang telah terbabit. Dahulu, polis dilaporkan mengesan demonstrasi aman dan serahan memerun bagi membantah pembakaran Al-Quran serta penghinaan Islam yang diadakan di hadapan dua kedutaan itu. Pemerhatian polis mendapati kira-kira 80 individu menyertai perhimpunan di hadapan kedutaan Belanda, 400 orang mengambil bahagian dalam perhimpunan di hadapan kedutaan Sweden. Itu yang juga dilakukan oleh lebay-lebay daripada parti PAS Bersatu Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah berita yang agak mengejutkan kita ya, apabila dikatakan bahwa siasatan sudah pun selesai ya berkaitan dengan fitnah dakwaan daripada Presiden Lebay ini yang mengatakan ya bahwa Pakatan Harapan ini ya pemimpin-pemimpinnya adalah dari mempunyai fahaman komunis katanya, terutamanya ditujukan kepada DAP dan juga katanya anti Tuhan, LGBT, rasuah lagi. Banyak yang dilemparkan semasa membuat kenyataan pada 9 hari bulan November 2022, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas hari ini sekali lagi ini adalah satu berita baik buat seluruh rakyat. Jadi diharap tindakan segera harus diambil kepada kaki dan juga raja fitnah ini yang membuat fitnah secara terang-terangan hanya untuk meraih sokongan, meraih undi dan juga mempengaruhi pengundi-pengundi muda untuk mengundi mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkara, bagi pendapat saya ini adalah satu perkara yang tidak harus berlaku. Ya, apatah lagi Hadi Awang digelar sebagai ustaz ulama begitu, tetapi perlakuan pertuturan kenyataan demi kenyataan yang berunsur berbau fitnah itu memang satu yang tidak boleh digunakan. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pula dengan pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju ya supaya lebay ini harus terus disiasat, disaman dan dikenakan tindakan yang sewajarnya? Jadi berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.